Kita akan belajar tajuk baru. So, sebelum tu saya nak cakap tahniah lah kat siapa yang dah buat test dengan sebaiknya. Saya tengok ada peningkatan jugalah kepada bilangan A. Namun begitu banyak juga penurunan grade yang kita boleh tengok lah daripada hasil analisa saya semalam. Okey, saya dah submitkan punya markah dekat SU peperiksaan. Kamu boleh tandakan kehadiran kat Telegram sekarang, kat pool, tanda saja. Nak memudahkan ketua kelas dapat identify siapa yang tak hadir lah. Yang di Telegram pun boleh tanda kehadiran. Okay. Alright, so kita mulakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita mulakan kita punya kelas pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Seperti mana saya telah berikan kamu pada hari Isnin video yang nak kamu melakar jangka lukisan dan juga protektor dan juga pembaris. Kamu melakar sudut 90 darjah, 60 darjah, pembahagi dua sudut, garis cercah, garis lari, pembilang garis dan sebagainya ya. Jadi itu adalah pada hari Isnin lah. Jadi kita tengok apakah tajuk garis dan sudut ni lah secara keseluruhannya. Okey, boleh kita teruskan ya. Okay, jadi apa yang awak akan belajar, kita akan mengajar mengenai garis dan juga sudut. Okay, dan kita akan belajar pasal sudut yang berkaitan dengan garis bersilang dan sudut berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya kita boleh lihat kat situ benda yang awak kena tahu, lines and angles ni dah biasa dengar kan. Okay, garis bersilang bahasa Inggeris kita panggil intersecting lines, intersect. Okay. Intersect means bersilang lah. Okay, so intersecting lines. And then angles related to parallel lines. So parallel means selari. Okay, and transversal means rentas lintang. So this term, okay, for the LP student you need to know, okay, what is parallel lines, what is transversals, and then what is intersecting line. Alright? Okey, jadi kita tengoklah apa yang kita akan gunakan dekat sini. Kat sini Cikgu. kita akan belajar. Ya. Cikgu lagi. Skrin Zen tak nampak. Skrin dah tak nampak lah. Sekarang nampak? Sekarang baru nampak. Okey, bagus bagi tahu saya macam tu Jadi saya lebih jelas lah sebab saya punya line pun tak berapa sangat ni. Okey. Jadi tengok slide yang pertama ni, saya cikgu tunjukkan gambar Doraemon. Okey, kamu nampak tak? Dekat Doraemon ni macam ada formula matematik dekat sebelah kiri tu. Ni. Kan? Ni nampak ni. Okey. Ni adalah dia menggunakan perisian lah pasal grafik. So kalau yang ni dia banyak menggunakan, kalau kamu Google, kamu akan jumpa apps ni, iaitu Desmos. So Desmos graphing lah, kita So Desmos ni, kalau kita keyinkan apa formula ataupun graf fungsi, okay, function of the graph, so dia akan ada banyak sangat function in maths. Dia akan menggunakan different colors that represent kita ada biru, kita ada hitam, kita ada merah, ada oranye dan sebagainya. Dan semua function dalam matematik ni digunakan untuk melakar. Siapa tahu ni apa benda ni? Cikgu. Slide tu dia tak turun ke bawah. Dia still yang apa yang anda akan pelajari. Oh ya? Dia tak bergerak-gerak. Tak gerak lagi? Bahaya ni. Saya untuk saya selalu macam tu kan. Buka.
Kita tunggu. Sebab ada budak-budak dia beritahu. Soalan awak jelas saya dengar. Oh, okay. Dah nampak dah Doraemon. Nampak lah. Okay. So apa yang saya cerita tadi dalam matematik, okay, kita sebenarnya boleh melakar apa-apa gambar lah. Jadi pada belah kiri saya ni ada banyak graf fungsi atau functional graph yang akan kita gunakan kan. Kalau kita tengok tu ada dakwat belah kiri tu ada warna hitam, ada warna ada warna biru, ada warna putih, ada warna oranye, merah dan sebagainya. So graf ni kalau kita lukis kita akan dapatlah satu bentuk Doraemon. Itu nak cerita lah. Jadi sebenarnya dalam Doraemon ni kalau kita tengok dia buat dalam bentuk graf, kita ada pelbagai garis atau lines and then kita ada different angles daripada Doraemon tu sendiri. Kita ada angle tu sendirilah. Okay. Jadi itu salah satu fungsi sebenarnya dalam matematik kita boleh melakar animasi atau apa-apa bentuk sahajalah. Okay. Ini adalah satu contohnya. Okay. Yang kedua kita boleh tengok kita ada, okay, siapa tahu ni, kat mana ni? Jambatan di sebelah kiri saya. Siapa tahu jambatan apa? Di mana tempat ni? Nampak cikgu. Nampak. Nampak dah? Dah nampak dah jambatan. Jambatan dia lambat sikit Okay, ni berada di Sydney. Kalau kamu tengok lah, nampak ni. Dan sebelah sana tu di mana? Siapa pernah tengok gerak ni? Ini New York. New York? Ya, New York. New York kan? Cuba tengok ni, pokok apa ni? Jaya. Ni pokok apa? Tak tahu lah jambatan apa. Tapi macam ada pernah tengok kat cerita kartun Secret Life of Pet tu kat New York. Kat New York. Ya, okey. Kat New York pun memang ada, betul. Sebenarnya kat Pulau Pinang pun ada ya. Pulau Pinang pun ada. Studi di Pulau Pinang. Okey. Jadi nak ceritalah. So dekat sini kalau kita tengok jambatan ni pun dia ada lines, dia ada garisan dan dia ada sudut tersendiri. Okay. So sebab tu kita pentinglah kita belajar mengenai garis dan juga sudut. Okay, itu sahajalah. Okay. Tunggu sampai topik pertama, Aisyah ada tanya lah topik ni, garis dan sudut. Okey, ni slide ni. Nampak tak yang congruent? Tak lagi, masih lagi ada kat jambatan tu. Okay. Saya tunggu sampai congruent kan cakap dia Cikgu, cuba buang lagi 2 tab tu. Apa dia? Ada tab yang sama tu. Tak perasan saya. Tak nampak lagi. Telegram nampak tak? Congruent. Orang Telegram semua segan nak bercakap. Cuba cakap. Tahu ada orang dah belum? Still belum lagi. Masih lagi kat jambatan. Lama juga ni. Suara saya tak sampai kan? Slide saya yang tak sampai.
Itulah apa dilema PKR kan. Tapi benda ni kalau dah normal lah nanti awak akan kenang lah. Nanti saya akan cubalah usahakan. Saya tengok kalau saya selalu guna StreamYard tau dekat YouTube. Saya nak tengok adakah di StreamYard tu dia kurang data. Maksudnya tak menggunakan banyak data. Nak try juga nanti. Sebab dulu saya selalu buat. Tapi mungkin sebab sekarang line dekat sini dia tak berapa stabil lah. Itu masalah dia. Sekejap, Jibril Zidane. Nampak cikgu present. Sekarang Dah nampak dah. Ada kongruen. Betul. Okay, terima kasih. Okay, kongruen. So ini benda penting yang kita kena tahu. Jadi senang saja tips dia. Kita ada sama panjang, same length dengan sama sudut. Iaitu sama size sudut, same size of angle. Jadi kalau dia mendapati ada sama panjang ataupun sama size sudut, dia adalah congruent. Okay, congruent ni sama lah. Kata kunci adalah sama, same. Okay, so kita lihat pada gambar pertama yang A. Okay, kita ada garis PQ dan juga garis RS. So adakah garis ini congruent? Yes. So kita akan kata garis PQ adalah congruent kepada garis RS. Sebab dia sama panjang. Ya, betul. Garis RS sebab sama panjang ya. Kerana sama panjang. Kalau bahasa Inggeris dia kita akan kata macam nak tulis. Line PQ is congruent with line RS as they both have the same length. Pandai-pandailah ibu ayat situ kan. So pokoknya kita ada congruent. Kalau saya ada markah, kita akan kata congruent is satu markah. Saya cerita sini congruent kita akan satu markah. Sama panjang. Kita bagi sebab satu markah. Same length. Okay. Okay. So kalau yang nombor 2 ni B. Yang nombor 2 kita ada panjang PQ 3.3, panjang RS 3.2. So kita kenakan apa ni? Tu tak kongruen. Dia tak. Bukan congruent. Congruent, not congruent. Okay. Kerana tak sama panjang. Okay, so not congruent as both line do not have the same length. Okay, kita akan kata macam tu lah. Do not have the same length. So ini pun kita ada dua markah dekat sini. Alright. So kita start dengan yang A yang bawah, kita ada sudut. So this one kita akan kata congruent kerana mempunyai same size of angle, mempunyai size sudut yang sama. Okay, so satu markah kat sini, satu markah kat sini, size sudut yang sama. Okay, so kamu boleh tulis lah kalau bahasa Inggeris tu, you boleh write down on your own. So kita boleh congruent. C-O-N-G-R-U-E-N-T as both have the same size of angle. Okay, so one mark kat sini, same size of angle. One mark kat sini, so 2 marks lah. Alright, so the last picture. Okay, kita tengok what do you think about this picture? This one, is it congruent or not congruent? Kongruen. Congruent. This one is still congruent because kat sini dia boleh tengok sudut dia ada 256 and 256. So kita buat benda yang sama lah. Sama, saya tulis kat sini, panah je. So congruent kerana mempunyai size sudut yang sama. Okay. And yes, kalau
Dia buat satu luar, satu dalam. Lepas tu kamu kena kira sendirilah sudut tu ada berapa teks tu. Right? Okay, so saya nak move on to the next slide. Tunggu kamulah, maksudnya slide tu muncul lah baru saya akan terangkan Okay. Ni pula. Okey, nampak. Cikgu tengah gerak kan? Okay, nampak pembaris? Pembaris, betul lah. Nampak eraser. Nampak cikgu. Okay, so dalam kehidupan kita, kita boleh menganggar dan mengukur. Okay, bila kita menganggar, kita akan gunakan apa-apa sahaja elemen dalam kehidupan kita. Okay, estimate. So let's say when we have this kind of eraser, kita akan menggunakan perkataan estimate ataupun menganggar. Okay, menganggar. So second one, kita boleh mengukur, iaitu measure lah, kita menggunakan pembaris. Okay, contohlah kita ada eraser ni, dia dalam berapa? Kat sini kan 1/4. Jadi kita menganggar, kita menggunakan 2.5 pemadam. So kita anggar-anggar 10, macam itulah kan. So itu adalah anggaran. Kita anggar saja, kita agak-agak. Itu menganggar. So mengukur kita menggunakan pembaris. Jadi yang ini kamu boleh tengok latihan dekat latihan nilam. Okey, apa lagi elemen yang kita boleh gunakan untuk menganggar? Kita juga boleh gunakan kalau kita nak menganggar, kita ambil je apa sekeliling kita. Tak ada. Okey, boleh tak saya gunakan benang ataupun tali? Boleh. Boleh Cara dia macam mana? Kita ambil benang, kita ukur lah kat benang tu. Lepas tu ambil contohlah kalau kamu nak ukur botol kan. Botol tak boleh ukur dengan pembaris. Jadi kamu ambil botol, kita tak tahu diameter, kita ambil benang. Kita agak-agak benang tu lah berapa, kita letak dekat pembaris untuk diukur. So dia ada cara macam tu lah. So ni senang sajalah, tak ada masalah sangat selalunya anggaran ni. Okey, kalau nak menganggar sudut, nampak tak slide sudut saya? Nampak. Bagus. Okay, so how to estimate angles? Okay, for the first one kita ada sudut tegak iaitu right angle. Sudut tegak kita panggil right angle. So sudut tegak kita ada 90 darjah dekat sini. Okay, so ni adalah 90 darjah. Jadi dia memang akan jadi macam ni. Macam ni, dia ada macam tanda segi 4. So ini nama dia 90 darjah, kita panggil sebagai sudut tegak iaitu right angle. Jadi kalau kita estimate, kita tengok anggapkan you ada dotted lines. So these dotted lines kalau kita sambung kita akan dapat 90 degree lah ataupun 90 darjah. Jadi kalau kita ada garis yang ini, ni saya letak saya punya pen hijau ni. Jadi garis ini kita tahu dia adalah kurang daripada 90 darjah. So bila garis yang satu lagi tu belah kanan saya, dia lebih daripada 90 darjah dengan merujuk gambar yang pertama. Jelas tak? Jelas. Okay. So dia ada nama. Kalau yang ini kita namakan right angle iaitu sudut tegak. Kalau sudut kurang daripada 90, dia ada nama juga sebenarnya. Saya tak pasti kamu belajar kat sekolah. Sudut tirus. Belajar. Belajar ke? Belajar. Bahasa Inggeris dia kita panggil acute angle. Okay, acute. Dia cute je. Okay, satu lagi kita ada sudut lebih daripada 90 tapi dia kurang daripada 180. Kita panggil dia sudut cakar. Ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil obtuse angle. Okay, dia kurang daripada 90 dan dia lebih daripada lebih daripada 90 tapi dia mesti lebih 90, dia ada syarat dia. Kurang 180 darjah. Ni sudut cakar lah. Okay, nanti kamu akan tengok contoh-contoh dia Okay. Yang ketiga. Yang ini kita boleh gunakan, okay, ni nama dia protractor. Protractor. Itu memang ejaan dia. Okay. Kita menggunakan protractor. So, kalau kamu ada protractor kamu buka protractor kamu sekarang, kamu lihat. Cuba lihat
protektor kamu ni, kamu akan ada senggatan-senggatan. Nampak? Dia ada nombor dalam, lepas tu dia ada yang bahagian luar. Macam mana nak baca? Kita boleh, kalau kita nak yang dari dalam boleh. Ni dalam. Ni dalam, dia adalah kosong darjah tau. So kita ada pembaris, ada garisan, kita letakkan tempat yang kosong ni. Lepas tu let's say lah gambar dia macam A, B, C ni. So kita boleh ambil sudut dia kat sini. So kita start baca daripada kosong, ni kan kosong kan, baca pusing. Okay, sudut dia kat sini, dah sekali kat sini. So kita pun cari, yang ni berapa, macam itulah. So kalau yang ini awak dalam, bila kita baca yang dalam, ni 130 kan. So di tengah-tengah ni, so nanti awak kena tengoklah berapa ni, 135 ke, kan. Kita kena tengok dia punya senggatan. Kalau nak baca daripada luar pun boleh, tak ada masalah. Asalkan kita bermula daripada kosong. Ni kosong, dia akan ambil satu garisan, kita akan baca nombor yang di luar tu lah. Okay? So far kita boleh baca dalam dan kita boleh baca di luar. Itu menggunakan protector. Okay, so nanti kamu boleh cuba, boleh ke tidak kamu gunakan kamu punya protector tu. Okay, so 81.3. Okay, kita akan tengok sifat sudut. Okay, ni yang saya kata jenis-jenis sudut. Yang tadi tu saya dah cerita dah. Sudut cakap. Lebih daripada 90 tapi mesti kurang, tambahkan kat situ. Kurang daripada, tadi berapa saya kata? 180 darjah. Kalau bahasa Inggeris kita panggil less than 180 degree. Okay? Okay, and then kita ada sudut reflex. Okay, sudut reflex lebih daripada 180. Ya? Boleh tak? Boleh. Okay. So dia adalah lebih daripada 180. Awak anggapkan kalau kita ada satu straight line, ni straight line kita. Okay, satu straight line, jumlah dia kalau you ada protector, berapa jumlah dia? 180 darjah. Okay, ni adalah garis lurus. Ni garis lurus ataupun straight line. Okay, ataupun straight line. Jadi, bila garis tu dia lebih daripada 180, kita panggil dia sudut reflex ataupun reflex angle. Okay. And then, satu putaran lengkap ada 360 darjah. So, awak bayangkan ni, dia pusing daripada kosong. Macam ni, 360. Putaran lengkap lah. Kalau awak ada, bayangkan awak ada dua protector. Yang ni. Ni protector pertama, kita tahu garis lurus 180 darjah kan. So, anggapkan kita ada dua protector. So, kalau sini 180, sini 180, jumlah dia berapa? 360 putaran lengkap. Okay. Jadi kalau saya tanya kamu, satu bulatan sudut dia berapa? Satu bulatan 360. 360. Okay, bagus. Okay, kita tengok kepada latih diri 8.1C. Okay, self-practice. Ni kat dalam teks kamu Okay, bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut refleks ataupun sudut putaran lengkap. So ada 3 lah. Refleks, sudut putaran lengkap ataupun sudut pada garis lurus. Okay, jadi kita tengok, kita senang lah. Okay, tengok yang C. C ni kita panggil apa? Sudut putaran lengkap. Kita panggil sudut putaran lengkap. Boleh tulis kat situ sudut putaran lengkap. Okay, ataupun kita panggil dia angle of one whole turn. Okay, so yang B adalah sudut Pada garis lurus. dia garis lurus. Okay, so kita panggil dia angle on a straight line.
Okay, yang terakhir, yang A kita ada sudut, Reflex. kita ada sudut reflex. Kita tengok pada mana tengok yang merah ni. Tengok yang merah. Kalau 180, contohlah ni kan kosong, ni mula daripada kosong. Dia pusing, kalau ada 180 dia akan, saya buat dotted, dia akan tegak macam ni. Betul tak? Dia ada satu garis tegak. Yang dotted line. Kalau kat sini, sorry. Kat sini. Tersilap. Mana pemadam? Tak nak keluar pemadam saya. Pemadam saya mengajuk. Ambil yang pen lain lah. Okay, sini. Sini, sorry. Yang biru ni. So, ni pusing daripada kosong, sini 180. Jadi kita tahu, oh sudut ni dia dah lebih daripada 180. Jadi kalau lebih 180 kita panggil sudut reflex. Okay? Reflex. Alright. Okay, bagus. So kita move on. Okay, bila kamu dah tahu tu semua, kita akan lebih senang. Nah, kita tengok 8.1.4. Kita ada sifat sudut pelengkap, penggenap dan juga sifat sudut konjugat. So, complementary angle, supplementary, sudut penggenap and conjugate angles. Okay. So, dalam ini, kita ada satu aktiviti, dia menggunakan GeoGebra. So, dia tulis kat sini. Okay. Kita ada eksplorasi 1. Okay. Bila dia buat, kita tahu kat sini ada sudut yang berbeza. Jadi ini sebenarnya kita ada satu sudut tegak. So kita kata hasil tambah dua sudut sentiasa 90 darjah. Sudut tegak So the sum of two angles is always 90 degree. These angles are known as complementary angles. Maksudnya saya akan kata angle hijau adalah pelengkap bagi angle yang merah ni. Jelas? Saya akan kata sudut yang berwarna hijau adalah sudut pelengkap kepada sudut yang berwarna merah. Jelas tak? Jelas. Okey. Jadi yang kedua, kita panggil hasil tambah dua sudut sentiasa 180. Jadi saya akan kata sudut yang berwarna hijau ni adalah sudut penggenap bagi sudut yang berwarna merah. Okay, saya ulang sudut yang hijau adalah sudut penggenap kepada sudut yang berwarna merah ataupun sudut merah adalah sudut penggenap kepada yang hijau. Supplementary angles. And the last one, hasil tambah keseluruhan ni adalah 360. Jadi kita akan kata sudut berwarna hijau adalah sudut konjugat kepada sudut berwarna merah ataupun sudut berwarna merah adalah sudut konjugat kepada sudut berwarna hijau or vice versa. Panggil conjugate angles. Okay. Okay, so kita pada latih diri 8.1D. Okay, explain whether each of the following statements is true or false. Okay, kita ada 60 adalah sudut pelengkap bagi 30. Kita kena ingatlah, kita serahkan tadi. Okay, kalau pelengkap, kita ingat 90 darjah. Okay, apa lagi? Kalau penggenap, pelengkap bahasa Inggeris dia apa? Complementary. Dia 90 darjah. Kalau penggenap kita panggil betul, supplementary. Tengok balik. Betul lah, supplementary. Okay, so kalau supplementary angle, kita panggil dia, ni adalah 180 Okay, last kali apa? 1, 2, 3, kita panggil apa tadi? Conjugate betul? Okay, conjugate. So bahasa Inggeris dia conjugate. 360 darjah. 360 darjah. Okay, so kita baca kat sini lah. Okay, 60 adalah sudut pelengkap bagi 30. Okay, true or false this one? Complement of 30 degrees. Kita kata dia true lah. Sebab kita tengok yang nombor 1. Okay, yang kedua, 125 is the supplement of 45. Okay, try to buat hasil tambah. 125 plus 45 berapa? 170. 125 plus 45 kita dapat 170. Okay, kita tengok. True or false? So false. False. Salah. Bukan kan? Okay. 360 are conjugate angles. Betul. Betul lah. As 300 degree plus 60 degree is equals to 360 degree. Okay?
Okey, done Boleh? Senang kan? Okey, 8.1.5 menyelesaikan masalah. Senang saja menyelesaikan masalah. Okey, so kita baca soalan. Latih diri 81A. Dalam darjah di sebelah, A dan 46 darjah adalah sudut pelengkap. Okey, complementary angles. Macam mana kalau complementary angles? Apa, tambah apa? Sama dengan berapa? 90. Kita akan kata sudut pelengkap ataupun complementary. Kita akan tulis A plus 46 degree is equals to what? Hasil tambah tadi? 90 darjah. Okay? Okay, diberi A and B. A dan B adalah sudut penggenap. Okay, sudut penggenap macam mana? Okay, A dan B. So, A tambah B sama dengan 180 darjah. Sudut penggenap ataupun supplement. Okay, A tambah B sama dengan 180 darjah lah. Okay, and then dia kata sudut konjugat bagi C ialah 283. Apa maksud dia ni? Conjugate. Maksudnya adalah sudut konjugat ataupun conjugate angles. Kita kena baca pernyataan tu. Bagi C adalah 283. Sudut konjugat bagi C. Maksudnya ni ada C, lepas tu yang lain semua, the whole term, kan? C tambah yang lain sama dengan berapa? 360. 360 lah. So dia kata sudut konjugat bagi C adalah 283. Jadi kesemua benda ni adalah 283. Okay, boleh tak? Okay, jadi kita kata C sama dengan 360 darjah, kita tolakkan dengan 283. 83. So automatically kita akan dapat C tu lah. Okay, so dia kata calculate the values of A, B, C and D. So tu adalah hint dia. So kita dah dapat C. Bila dapat C boleh tak cari A, B, C? Boleh kan? Kita boleh cari D juga. Okay, so C kamu berapa kat sini? Cuba kira. Berapa? 77. 77. Okey, bagus. So kita dapat 77. So 77 darjah tu adalah C. Okey. So kita ada, cuba kamu cari. Okey, A tambah 46 sama dengan 90. Boleh tak kamu cari A? 44. Kamu tolakkan saja kan? Okey. So kat sini A sama dengan 90 darjah tolak 46. So kamu dapat 44. Okey. Jadi bila dah dapat 44, okey, boleh tak cari B? Boleh kan? So A tadi 44. So 44 tambah B sama dengan 180. Okey, jadi B sama dengan 180. 136. 44. Dapat berapa? 100. 103. Okey, so sekarang kamu dah ada A, ada B, ada C, ada. Macam nak cari D? Tambah A, B dengan C. Tambah semua kan? So kamu tambahkan. Okay, last sekali kamu tambahkan. Langkah akhir A tambah B tambah C tambah D tambah 46. Hasil tambah tadi adalah 360. Setuju? Okay, so Setuju. kita nak cari yang D lah. So A tadi 44. So kamu buat jangan kira 44 tambah 136 tambah 77 tambah apa lagi? Tambah D tambah 46 sama dengan 360. So kamu boleh kira D tambah berapa tu total? 44 tambah 136 tambah 77 tambah 46. 303. So D tambah 303. Mesti ada tambah semua belah kiri sama dengan 360. So D sama dengan 360. Okay, tambah. Bila pindah dia jadi apa? Tolak. Tolak. 303. Okay, cuba tolakkan.
360 tu 57. 3. Berapa dapat? 57. 57 darjah. Okay, senang. So kena faham lah, pelengkap ke, pengedat ke, konjugat, kena faham Okay, seterusnya kita tengok 8.1E. Diberi P dan Q adalah sudut penggenap. Supplementary angle. Apa maksud dia? 180. P tambah Q sama 180 darjah. 180 darjah. Sebab dia adalah sudut penggenap. Ataupun supplementary If P is more than Q, P lebih besar dari Q. Okay, kita tahu. Okay. Jika beza P dengan Q adalah 52, okay. So macam nak tulis ni? The difference between P and Q is 52. So kita boleh buat P, kalau different maksudnya apa? Tolak Q sama dengan 52. Okay, boleh tak macam tu? Boleh. Okay, so calculate the values of P and Q. Ni saya ada. This one equation 1. This one equation 2. Okay. Kamu nak guna teknik apa? Nak selesaikan soalan ni. Penghapusan. Boleh penghapusan, boleh nak buat penghentian, boleh. Okay, kalau nak buat penghapusan kita tolakkan. Tolakkan saja. So maksudnya 1 tolak 2. P tolak P had base. Q tolak. Tolak jadi apa? Tolak. Q tolak. Saya cerita. Tolak Q. Kan dia jadi macam ni kan? 180 tolak 52 tau. So tolak jadi tambah kan? So Q tambah Q. Berapa 180 tolak 52 ni? Berapa? 128 kan? So Q tambah Q 2Q sama dengan 128. Okay, Q sama dengan 128. Pindah. Mula darab kalau pindah jadi bahagi. Okay, tak nampak saya buat sini. 2Q sama dengan 128. So kita nak Q saja. So kita bahagi dengan 2 lah, dua belah kan. So dipotong, potong mati. 128 bahagi 2 berapa? 64. Okay. Okay, bila dah dapat 64, boleh tak kita cari Q? Cari Q pula. Q dah dapat, nak cari P pula. Boleh. Boleh. Ganti ataupun ganti. Replace. Substitute. Q into, okay, any of the equation. So let's say lah, P plus Q equals to 180. So P plus 64 equals to 180. Okay, so P equals to, okay, plus. Kita tak nak 64, kita tolak 64. 180 minus 64. So 180 minus 64, so what's the answer? 116. 116. 116. Okay, lepas tu kamu check. Betul tak P is greater than Q in this case? Betul. Betul lah. Okay, Betul. so kita dah dapat. Kita check. Macam itulah kita check. Okay, so kesimpulannya untuk session ni, you need to know what is a supplementary angle, sudut penggenap, complementary angle, sudut pelengkap, and also conjugate angles, okay, sudut konjugat. Alright, so settle lah tu bila kira-kira, okay. So this one, bagaimanakah anda membuat pembinaan geometri? Yang ni saya dah minta kamu cuba buat, kan. Yang ni lah. Ini kita buat pakai, kita mesti ada jangka lukis dan saya dah letakkan link YouTube tu. Dah tengok belum link YouTube tu? Dah. Tengok pula berulang kali kan? Cuba buat tengok berulang kali sampai kamu dapat buat lah. So far ada masalah tak nak guna jangka lukis? Selalu masalah jangka lukis ni, pastikan kamu punya pensel tu tajam. Maksudnya anak mata dia tajam betul lah. Okay? So all of this, saya dah letakkan saya punya video, saya pernah buat video ni tahun lepas, ada projek. So saya dah tunjukkan.
Okay, kalau tak dapat pun boleh tengok terus buku teks tu pun dia ada langkah-langkah dia lah. Cara nak membina garis-garis ni. Okay, so nanti minggu depan kita akan tengok cara, kita akan tengok lah you buat betul ke tidak. Dah buat belum? Ni guideline. Kan? Semua pakai, tengok je video yang saya dah berikan tu. Siapa yang belum tengok? Yang ni sudut 60 darjah. Ni pembagi dua. Semua saya dah letak dalam saya punya video, okay? Sebab kalau benda ni hands on, so you kena belajar lah kan? Kan saya nak je kamu buat video, kamu rakam jadi kamu tengah buat benda ni. Kalau kamu nak lah. Tak macam tu. Jiwa. Okay, so dia pun ada QR code, you boleh layari YouTube channel tu. Akan ada pelbagai cara lah untuk membina garis dan juga sudut kan. Jangan lupalah subscribe kan kalau nak dapatkan information terkini lah. Okay. So saya rasa tu habislah session ni. Habislah. Okay, so nanti next saya akan ajar kamu sudut yang 8.2 lah, yang senang sikit tu. So habis dah kat situ. So saya harap kamu boleh buat tugasan ataupun homework. Sini lah homework. Kita tengok pada modul nilam. Sekejap saya ambil dulu. Surat berapa ni? Nilam, mana nilam saya? Okay. Okay, kamu boleh dah mula buat nilam lah sebenarnya Aku surat 77 kan? Okay, muka surat 77 sampai berapa tu? Habis satu topik. Last time sampai saya suruh kamu buat 80 kan? Masuknya hari Isnin tu kan? So ni 77 sampai 80 lah. 80 Ini yang kira-kira lah. Kira-kira kongruen kan? Start dia muka surat 80 sampai 84 adalah kamu membina garis dan sudut. Okay. So saya cadang nanti bila naik sekolah, kan kamu punya sesi sampai bulan berapa? Kamu tahu tak sesi kamu sampai bulan berapa? Bulan 3. Bulan 3. Kan? Kemungkinan kita akan naik sekolah lah. Maksudnya insyaAllah kita doakan agar benda ni cepat hilang, kita akan naik sekolah dan saya akan tengok balik. Betul tak kamu buat garisan sudut tu? Ke kamu nak buat video seorang satu? Bulan 3 Tika. Saya dah subscribe. Bagus. Okay, so kamu boleh buat yang tu dulu. Kalau saya buat sudut garis-garis tu, kalau kita buat hands on kat sini pun mungkin kamu susah nak nampak kan. Better tengok saja saya punya YouTube, kamu buat banyak kali. Kamu boleh tengok banyak kali. Video tu pun tak lama. Setiap video tu dalam 1 minit 2 je kan. Betul tak? Siapa yang nak tengok boleh tak sahkan? Betul. Okay. Janji kamu ada jangka lukis lah. Okay, so saya setu saja. So nanti kita jumpa minggu depan. Kita akan bincang sikit modul nilam tu. Lepas tu kita terus masuk kot 8.2. Saya suka topik ni sebab topik ni banyak kira-kira sudut. Best topik ni. Okay. Okay, saya setu saja. Kenapa tu Afif? Afif, apa tu? Ri tu apa? Okay, so jangan lupa tandakan kehadiran kamu. Zida kedua. Okay, jangan lupa tandakan kehadiran. Saya satu sajalah. Ada apa-apa nak cakap? Okay, so sebelum kita nak keluar, saya nak bagi kamu soalan. Ya, okay,
Sekejap eh. Okey, set. Okey, saya nak bagi kamu satu soalan dekat pool tu. Okey, saya nak dapatkan jawapan daripada kamu. Cuba kamu jawab. Saya dah launchkan pool tu, ada 62 orang dalam kelas kamu ni. Jawab pool saya. Tunggu saya bagi soalan. Cepat, jawab dulu. Setakat ni baru ada 5 orang jawab. Ada 60 orang. Come on. Saya jawab. Kat tele. Mana kat tele? Dekat Google Meet lah. Yang dekat apa nama tu? Max TV. Baru 10 orang dekat Google Meet ya. Orang kat Max TV saya akan buat poll. Okey, dekat Max TV boleh jawab. Siapa yang duduk kat Max TV tu, kamu boleh jawab tu sekarang. Saya nak tengok kamu faham ke tidak yang saya ajar sekarang ni. Saya pergi jawab dua-dua. Tak apa, boleh dua-dua, tak ada masalah. Dekat Telegram baru seorang yang jawab dekat Max TV. Google Meet, come on. Baru 18 ni. Mana yang lain? Datang kelas tapi tak tahu datang ke tak ni. Okey, tak apa. Zidin Okey, so kita tengok jawapannya. Okey, kamu rasa apa jawapannya? Nombor 2. Okey, jawapannya adalah 180 darjah, ya? Bukan 360. 90 bukan. 90 tu sudut apa? 90 adalah sudut Pelengkap. Komplementer. pelengkap. Sudut pelengkap. Okay. Ada kan? Maksudnya ada yang alert, ada yang tak alert juga. Kalau tak alert ni bila buat soalan semua salah nanti tahu. Bahaya Okay, so saya rasa itu saja. So have a nice day, have a nice weekend. Kita jumpa hari Isnin ni dengan kamu dah siapkan modul nilam kamu. Dan saya akan bagi nota lah in advance untuk 8.2. Okay, so kita tutup kelas kita dengan surah Wanas dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay. Tata. Tata.